Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairness Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Sudah pasti kita digemparkan dengan satu isu yang melibatkan satu ahli parlimen bersatu yang mendakwa beliau disogok untuk menyokong kerajaan. Nah, saudara-saudara, tidak lain dan tidak bukan ahli parlimen bersatu, iaitu Wan Saiful Wanjan. Terkini daripada Wan Saiful Wanjan, satu kenyataan beliau yang pasti menggemparkan, di mana beliau mendedahkan identiti ahli parlimen yang ingin mempengaruhi beliau untuk menyokong kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Nah, satu keputusan ataupun satu artikel daripada FMT yang bertarikh 21 Mac. Wan Saiful dedah ahli parlimen cuba mempengaruhi sokongannya. Ahli parlimen Tasik Gelugor itu berkata, ahli parlimen terbabit perlu dihukum atas tindakan mereka yang sama dengan menghina Dewan Rakyat. Ahli parlimen bersatu Wan Saiful Wanjan mendedahkan identiti. Sudah pasti identiti ahli parlimen yang cuba mempengaruhi dia ini perlu didedahkan supaya ramai yang tahu adakah beliau ini benar-benar disogok ataupun hanya mereka-reka cerita. Namun saudara-saudara, seperti yang kita tahu, SPRM memerlukan keterangan daripada MP bersatu ini berkaitan dengan ada sogokan ataupun ugutan untuk beliau menyokong kerajaan. Nah, di dalam artikel ini menyebut Wan Saiful mendedahkan identiti dua ahli parlimen yang didakwanya cuba mempengaruhinya untuk menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Wan Saiful PN Tasik Gelugor memberitahu Dewan Rakyat dua ahli parlimen itu antara 6 wakil rakyat mengisytiharkan sokongan mereka kepada Anwar. FMT memilih untuk tidak mendedahkan nama mereka. Wan Saiful berkata, tawaran dibuat seorang daripada ahli parlimen itu dan dua lagi individu pada 17 Januari lalu, termasuk peruntukan RM 2 juta, bayaran untuk perbelanjaan perubatan istrinya, jumlah token tidak dinyatakan bagi menampung yuran guaman kes mahkamahnya, serta kemungkinan menggugurkan pertuduhan terhadapnya. Beliau mendakwa seorang lagi ahli parlimen dikatakan membantu memperkenalkan seorang individu pada 26 Februari lalu berhubung cadangan mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan ketika membahas tita yang di Pertuan Agong. Ini adalah cubaan untuk mempengaruhi tingkah laku saya. Ia merupakan gangguan, rasuah dan ugutan yang semuanya adalah kaedah tidak boleh diterima untuk mempengaruhi tingkah laku saya sebagai ahli parlimen. Justru beliau mencadangkan penubuhan jawatan kuasa di bawah peraturan mesyuarat 80E untuk menghukum mereka yang melakukan penghinaan terhadap Dewan Rakyat di sebuah Seksyen 9 dalam kurungan D dan 9 dalam kurungan I Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 atau Akta 4347. Peraturan Mesyuarat 80E memberikan Dewan Rakyat kuasa untuk menangani kes penghinaan seperti ditakrifkan di bawah Akta 347. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, Wan Saiful juga berkata, cadangan itu berdasarkan duluan ditetapkan mendiang ahli parlimen Bukit Gelugor Karpal Singh. Cadangannya disokong Ronald Kiandi. Yang menjelaskan secara terperinci sebagaimana sebuah jawatan kuasa khas parlimen ditubuhkan untuk menyiasat kekecauan antara Karpal dan beberapa ahli pemuda UMNO Selangor pada 2009. Nah, persoalannya saudara-saudara, kalau benar apa yang dinyatakan Wan Saiful ini, perlulah beliau berikan satu penjelasan yang paling jelas kepada SPRM dan juga pihak-pihak yang berwajib. Nah, teman-teman dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairness Lifestyle. Teman-teman dan puan yang amat dihormati, terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini
Dan kepada Anda yang baru di dalam channel ini, Anda boleh melawat channel ini untuk mendapatkan isu-isu hangat politik di Malaysia. Saudara-saudara, tular baru-baru ini yang pasti menjadi berbualan ramai orang berkaitan dengan isu stalking yang tertera kalimah Allah. Sudah pasti kita di Malaysia perlu menghormati satu dengan yang lain. Perkara ini amat sensitif, amat serius, sehingga kan yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim sudah bertita, bahkan disahkan yang di Pertuan Agong ke-17 murka berkaitan dengan isu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga telah membuat kenyataan bahwa pihak yang didapati bersalah perlu dikenakan hukuman. Nah, tuan-tuan, kita sudah mendengar yang di Pertuan Agong ke-17 murka. Kita juga sudah mendengar kenyataan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan stalking kalimah Allah ini. Namun saudara-saudara, apa yang berlaku kepada mereka, kepada pihak yang perlu bertanggung jawab, tidak lain dan tidak bukan pengeluar stalking kalimah Allah ini, ataupun yang pihak-pihak yang terlibat berkaitan dengan isu ini. Nah, saudara-saudara, satu perkongsian daripada satu artikel Malaysia Post, pembekal stalking tertera kalimah Allah, terima notis batal lesen tutup operasi. Majlis Perbandaran Batu Pahat MPBP menyerahkan notis pembatalan lesen perniagaan dan menutup operasi perniagaan syarikat Jin Jian Chang Sendirian Berhad. Syarikat Jin Jian Chang adalah pembekal stalking yang tertera kalimah Allah ke kekemat sehingga mencetuskan kemarahan umat Islam di negara ini. MPBP berkata, penyerahan notis itu susulan pelanggaran syarat aktiviti lesen perniagaan yang diluluskan oleh MPBP, yaitu stor dan pengedar kasut. Penyerahan notis itu disaksikan oleh Yang di-Pertua MPBP Ezzahar Abu Sairin bersama Ketua WIP, Timbalan dan Ahli Majlis MPBP di Menara MPBP. Tindakan ini di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil 13/2 dan Undang-Undang Kecil 49/2, Undang-Undang Kecil Perlesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian MPBP 2016, katanya dalam kenyataan. Sabtu lalu, pemilik syarikat tersebut, So Chin Huat, berkata, stalking dengan kalimah Allah itu diimport dari China. Stalking itu dikatakan tiba di kilangnya di Batu Pahat. Chin Huat menyifatkan kekemat adalah mangsa keadaan dalam insiden itu. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.